Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Nordamiyah Husna. Pada hari yang mulia ini, saya, Raja Nur Fakir Fizana binti Raja Zahari bersama ahli kumpulan saya iaitu Dayana Batrisha Sazwani binti Windra, Muhajirah binti Abdul Jalil, Nur Azarina binti Muh Bahari dan Syaratul Fatihah binti Nur Azhar akan membentangkan tahap kesedaran masyarakat Islam mengenai budaya fashion di Malaysia. Baiklah, fashion. Apa yang boleh dimasukkan dengan fashion? Menurut Kamus Bahasa Melayu, fashion membawa maksud gaya pakaian, kosmetik, tingkah laku dan lain-lain, terutamanya yang terbaru yang menjadi kegemaran orang ramai. Oleh yang demikian, fashion amat penting dalam hidup Islam. Ini kerana dalam Islam, ia menitik beratkan soal aurat dalam berfashion. Tidak salah bagi kita, terutamanya kaum wanita, untuk berfashion. Akan tetapi, cara berfashion dalam Islam perlu mengikut syarat yang telah ditetapkan. Seperti yang kita tahu, aurat untuk wanita adalah menutup seluruh anggota badan kecuali tapak tangan dan muka. Memang ada kaum wanita yang menutup aurat dengan baik dan ada juga yang tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan. Menurut surah An-Nur ayat 31, kaum wanita bukan hanya menutup anggota badan dengan sehelai kain sahaja. Malah, mereka perlu melabuhkan tudung mereka sehingga menutup dadanya. Hal ini tetapi pada zaman yang sebercanggih ini, terdapat ramai golongan yang menutup auratnya dengan berpakaian yang jarang, berpakaian senteng dan lain-lain. Seterusnya, kaum wanita juga perlu menutup auratnya daripada dilihat oleh mereka yang bukan mahram, seperti rakan lelaki, saudara lelaki, abang ipar mereka dan lain-lain. Manakala untuk aurat lelaki pula, mereka hanya perlu menutup aurat dari pusat sehingga lutut. Telah ditulis dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 bahawa mereka bukan sahaja perlu menjaga aurat, tapi mereka juga perlu menjaga pandangan mereka daripada melihat perkara yang tidak berfaedah. Sungguhnya lebih baik bagi mereka untuk menundukkan pandangan bagi menunjukkan rasa hormat kepada kaum yang lain. Secara keseluruhannya, berfashion dalam Islam ini hendaklah berpakaian yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita tidak boleh memandang remeh terhadap perkara ini kerana tidak menutup aurat adalah salah satu dosa besar. Itu sahaja daripada saya. Kita ke penyampaian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari anda semua dilimpahkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Nur Azarina binti Muhammad Bahari dan hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang gaya fashion pemakaian masyarakat pada masa kini. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini, terdapat pelbagai jenis pakaian masyarakat khususnya yang beragama Islam. Hari ini saya akan fokuskan kepada golongan wanita berhijab. Wanita pada zaman kini, jika kita dapat lihat, ada sebahagian daripada mereka memahami maksud menutup aurat, akan tetapi mereka tidak dapat melaksanakan tuntutan tersebut dengan sempurna. Sebagai contohnya, fashion wanita berhijab pada masa kini, mereka agak berani untuk menggayakan pelbagai jenis lilitan tudung yang menutup kepala. Akan tetapi, mereka sebenarnya lupa untuk melabuhkan hijab mereka hingga ke paras dada. Mereka beranggapan dengan melabuhkan tudung mereka hingga ke paras dada akan menampakkan diri mereka kolot dan juga ketinggalan zaman. Serta mereka berpendapat bahawa pemakaian tudung labuh ini tidak serasi dengan peredaran fashion zaman sekarang, kerana pemakaian fashion pada zaman kini agak mewah, cantik dan juga estetika. Jadi mereka beranggapan dengan memakai tudung labuh ini tidak serasi dengan fashion pada zaman kini.
Tapi kalau anda dapat menggayakan tudung dengan cantik serta dapat menutup aurat dengan sempurna, sudah tentu anda akan berasa lebih cantik dan juga lebih selesa. Malah juga anda akan berasa bangga dengan diri sendiri kerana dapat melindungi diri dari pandangan mata lelaki bukan mahram serta difitnah. Selain itu, dalam Islam, kita juga sebagai wanita telah diwajibkan untuk menutup aurat dengan melabuhkan tudung hingga ke paras dada serta menggayakan pakaian yang tidak ketat pada tubuh badan, iaitu sehingga menampakkan bentuk tubuh. Jadi ini dapat menjaga imej diri, negara serta agama Islam. Hari ini saya akan berkongsikan sedikit riwayat dari Muaz bin Anas dari bapanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan untuk memakai pakaian elok dan cantik serta merendahkan diri kerana Allah kerana bimbang dan takut akan timbulnya sifat yang tidak elok seperti belagak, sedangkan dalam masa yang sama dia mampu memiliki dan memakai pakaian tersebut, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menjemputnya di hadapan seluruh makhluk untuk dia memilih apa jua pakaian yang dia ingin pakai. Jadi itu sahaja perkongsian saya tentang fashion pemakaian masyarakat pada masa kini. Jadi saya akan tamatkannya pada kali ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan serahkan topik seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, Rayana di sini. Dan kini anda bersama saya dalam segmen Seni Fashion dalam Islam dan cara-caranya. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang baru sahaja menjelaskan maksud aurat dan hukumnya dalam agama Islam. Di sini, saya ingin menegaskan lagi bahawa agama Islam bukanlah agama yang menindas penganutnya. Walaupun menutup aurat itu wajib, dan kita akan mendapat dosa sekiranya aurat tidak dijaga dengan cermat. Namun begitu, Islam tidak melarang penganutnya untuk memakai pakaian yang cantik dan kemas. Malahan Allah juga suka apabila hamba-hambanya berada dalam keadaan sentiasa kemas dan bersih. Jadinya di sini saya ingin mengatakan bahawa kita dibenarkan untuk memakai pakaian yang cantik dan bersih serta bergaya selagi ia mencukupi syarat-syarat. Saya akan mulakan isi saya dengan menerangkan apa itu maksud fashion dan apakah fashion dalam Islam yang dibolehkan yang saya maksudkan di sini. Menurut Kamus Dewan Bahasa yang keempat, maksud fashion merangkumi gaya pemakaian, kosmetik, tingkah laku yang baharu yang menjadi kegemaran serta ikutan ramai dan berubah mengikut masa. Khususnya, fashion membawa maksud pakaian, alat solid dan pergayaan mengikut trend semasa. Islam membenarkan wanita muslimah untuk bersolek. Namun begitu, solekannya istilah hanya untuk menampakkan seri wajahnya dan khususnya buat suami mereka. Menampakkan seri muka itu termasuklah bersolek untuk menutupi paruh jerawat dan celah-celah pada muka dan tidak mengubah bentuk muka yang asal. Wanita muslimah diharamkan untuk bersolek berlebih-lebihan, khususnya di tempat awam dengan niat untuk menunjukkan wajah mereka, dan itu tergolong dalam golongan tabaruj. Wanita muslimah diharamkan untuk bertabaruj, melainkan hanya untuk suaminya. Seterusnya, cara berpakaian dalam Islam semestinya menutup aurat. Menutup aurat bukan hanya menutup anggota-anggota aurat, tetapi terdapat juga syarat-syaratnya. Yang pertama sekali, semestinya lah kita wajib menutup seluruh anggota tubuh aurat. Seterusnya, hendaklah kita memakai pakaian yang longgar dan labuh untuk tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Yang ketiga, jenis kain yang dipakai hendaklah kain yang tebal, licin dan tidak melekat pada tubuh badan. Selain itu, apabila bersolek, janganlah melebih-lebih. Terutama sekali apabila menggayakan pakaian, hendaklah kita memakai pakaian yang tidak menyerupai golongan lelaki ataupun golongan yang bukan Islam. Akhir sekali, wanita muslimah digalakkan memakai pakaian yang berwarna gelap bagi mengelakkan perhatian, fitnah yang seterusnya boleh membawa kepada zina. Yang penting sekali, apabila hendak berfashion atau keluar ke mana-mana sahaja seperti membeli belah,
membeli barang rumah atau ziarah menzarahi, pastikan pakaian yang kita pakai sewaktu itu boleh dibawa untuk solat. Sekiranya pakaian yang dipakai itu tidak boleh dibawa untuk solat, sebagai contoh tidak menutup lengan, tudung pendek, menampakkan tubuh badan pakaian kita pakai sewaktu itu sudah termasuk dalam fashion yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sekiranya hendak mengikut trend apa-apa pun, pastikan ia merupakan trend yang tidak melanggar syarak dan berpakaianlah mengikut syariat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya Muhajirah binti Abu Jalil akan menerangkan kepada anda tentang dalil berkaitan aurat. Sebenarnya ada banyak dalil tentang aurat yang terdapat dalam hadis dan Al-Quran. Kerana itulah masyarakat Islam di Malaysia amat cakna terhadap hal berkaitan aurat. Seperti yang kita tahu, hukum menutup aurat itu adalah wajib untuk semua umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Maksudnya, hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa pakaian dan perhiasan ini adalah anugerah daripadanya yang dikurniakan kepada kita untuk menutup aurat dan mencantikkan penampilan. Benarlah Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalil seterusnya tentang menutup aurat diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, syaitan akan menampakkan dia cantik pada pandangan lelaki. Riwayat Al-Tirmizi dan Ibn Hibban. Tidak salah untuk bercantik-cantik, tetapi janganlah sampai tabarruj sehingga menarik perhatian orang ramai. Bercakap soal tabarruj, mari kita lihat dalil tentang aurat antara lelaki dan wanita. Terdapat satu dalil yang amat popular di kalangan umat Islam di Malaysia apabila membincangkan tentang aurat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan daripada melihat yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah itu amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan daripada melihat yang haram dan melihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Dalam dalil ini telah tertera bahawa kedua-dua lelaki dan wanita perlu menundukkan pandangan dan melihara kehormatan diri. Bukankah aurat itu adalah kehormatan diri? Kerana itulah menutup aurat itu wajib dalam Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratul di sini. Nampaknya kita sudah sampai ke hujung pembentangan seni fashion ini. Pelbagai kesimpulan yang kita boleh perolehi dari pembentangan sahabat-sahabat kita tadi. Antaranya, kita hendaklah menutup aurat dengan sempurna, iaitu mematuhi syariat Islam yang telah ditetapkan. Hendak berfashion boleh, tetapi jangan sampai berdiri. Terutamanya kaum wanita yang sering meremehkan perihal aurat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir darinya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Oleh itu, kita hendaklah berfashion berpandukan syarak agar sentiasa di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.